Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid 6K yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita belajar tentang akidah yang bertajuk sam'iyat. Apa itu perkara-perkara sam'iyat? Perkara sam'iyat ialah syurga, neraka, padang mahsyar. Okey murid-murid, jom belajar bersama Ustaz. Kita uraikan. Mudah-mudahan pelajaran akidah yang kita belajar hari ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi iman yang kuat. Jom belajar bersama Ustaz. Buka modul 8 subjek pendidikan Islam. Buka muka surat 4. Tarikh 19 November. Beriman dengan sam'iyat. Pilih dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Murid-murid, kamu isi tempat kosong ini tentang pengertian sam'iyat, dalil naqli, hukum, contoh. Jawapan pilihan ada di dalam petak di atas. Okey, mari baca bersama-sama. Pilihan jawapan: perkara yang tidak dapat digambarkan dengan menggunakan akal dan panca indera manusia. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3. Surah yang kedua. Syurga dan neraka. Wajib beriman dan meyakini perkara-perkara sam'iyat. Kamu isi tempat kosong mengenai pengertian sam'iyat, dalil naqli, wajib kita beriman dengan perkara sam'iyat, hukum mempercayai perkara sam'iyat, dan contoh perkara sam'iyat. Mari kita rujuk di dalam buku Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 109. Okey murid-murid, apakah pengertian sam'iyat? Okey murid-murid, okey di sini jawapannya. Mari baca bersama Ustaz. Erti sam'iyat dan dalil naqlinya. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Inilah jawapan dia. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Murid-murid, kita tidak boleh melihat alam barzah. Kita tidak dapat melihat syurga dan neraka. Dari mana kita dapat tahu tentang wujudnya syurga, adanya neraka, adanya alam barzah, adanya soalan kubur? Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Murid-murid, kita tahu adanya syurga, adanya neraka, adanya padang mahsyar, wujudnya malaikat. Kita dapat tahu daripada Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan tentang wujudnya syurga dan neraka.
serta hadis, iaitu kata-kata Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, hadis. Nabi Muhammad yang menceritakan adanya alam barzah, tentang hari kiamat, soalan malaikat di dalam kubur. Murid-murid, apakah hukum meyakini, hukum beriman dengan perkara sam'iyat? Ini jawapannya. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Okey murid-murid, apakah hukum meyakini, beriman, percaya adanya perkara sam'iyat seperti syurga dan neraka? Hukumnya wajib bagi orang Islam, wajib meyakini. Orang Islam yang sempurna akidahnya, dia mempercayai adanya perkara sam'iyat. Kalau tidak percaya, maka orang itu menjadi murtad ataupun kafir, terkeluar daripada agama Islam. Okey murid-murid, apakah dalil nakli? Hukumnya wajib kita beriman dengan perkara sam'iyat. Okey, ini jawapannya. Dalil nakli kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3, surah yang kedua. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Okey, soalan seterusnya di dalam modul tadi, apakah contoh-contoh perkara sam'iyat? Kamu boleh rujuk kembali di dalam buku teks muka surat 108. Okey, perkara-perkara sam'iyat. Neraka, sirat ataupun titian sirat. Wujudnya malaikat, syurga, hari kiamat, soalan kubur, mizan ataupun timbangan dosa pahala, padang mahsyar, alam barzah iaitu kubur. Buka modul muka surat 5. Pilih dan lengkapkan peta bulatan di bawah. Murid-murid, di bawah ini ialah peta bulatan. Kamu lengkapkan peta bulatan dengan mengisi ruang kosong ini. Kamu cari jawapan di dalam petak di atas. Okey, murid-murid, mari baca bersama Ustaz. Padang mahsyar, mizan, syurga. Murid-murid, ejaan syurga tidak ada waw, tidak ada waw. Ga pun tidak ada alif. Okey, kenapa ejaan syurga shin ra ga tidak ada waw dan tidak ada alif? Kerana perkataan syurga ialah perkataan tradisi yang telah digunakan oleh orang Melayu sejak dahulu lagi. Beginilah ejaannya. Syurga, alam barzah, neraka. Okey, murid-murid, perkara-perkara sam'iyat dan contoh-contohnya. Yang pertama, kamu isi ya, ialah tempat bagi mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Nombor 2, kamu isi, ialah alam kubur yang akan dihuni oleh semua manusia sebelum dibangkitkan pada hari kiamat. Soalan yang ketiga. 3, isi, ialah tempat berkumpul semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Nombor 4, kamu isi,
sebagai alat timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Soalan yang kelima, isi. Tempat yang disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Murid-murid, mari kita rujuk di dalam buku teks muka surat 110. Perkara-perkara sam'iyat. Okey, dalam muka surat ini menerangkan secara terperinci apakah perkara-perkara sam'iyat itu. Dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat, antaranya alam barzakh. Alam barzakh ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Murid-murid, malaikat munkar dan nakir akan bertemu dengan jenazah di dalam kubur. Manusia di dalam kubur akan dihidupkan semula dan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Bagi orang yang beriman, mereka bertemu dengan malaikat munkar dan nakir dengan muka yang suci bersih, menyerupai lelaki yang kacak, yang menenangkan dan menyenangkan. Tetapi bagi orang yang berdosa, orang yang banyak maksiat, orang yang kufur, orang itu akan melihat rupa malaikat munkar dan nakir yang sangat menakutkan, suara yang sangat garang, dan jejak kakinya pun sudah menakutkan. Malaikat munkar dan nakir akan menyiksa orang yang berada di dalam kubur jika dia tinggal solat, tinggal perintah Allah, melakukan maksiat. Disiksanya orang itu sehingga hari akhirat, sehinggalah berlakunya kiamat dan bangkit semula di padang mahsyar. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Orang yang beriman, dia merasakan seperti bau syurga, ketenangan syurga, terang di dalam kubur. Tetapi bagi orang yang berdosa, keadaan di dalam alam barzah sangat menyiksakan, disiksa oleh malaikat sehingga dibangkitkan di padang mahsyar. Okey, murid-murid, yang kedua, apakah perkara sam'iyat? Yang kedua ialah padang mahsyar. Ialah tempat perkumpulan. Ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini, iaitu di padang mahsyar, untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik, panas, sangat panas matahari, sangat terik, berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami. Terlalu panas kepanasan matahari, peluh keluar terlalu banyak sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Banyak sangat peluh yang keluar daripada manusia. Para nabi, rasul dan orang yang soleh sahaja
yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Murid-murid, orang yang beriman akan mendapat syafaat Nabi, iaitu pertolongan bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan diri mereka daripada kesengsaraan di padang mahsyar. Mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Murid-murid, setiap manusia akan ditimbang amalannya. Muka surat 111. Sirat. Sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Orang yang beriman akan melintasi titian sirat dengan laju, cepat, sekilat pantas. Tetapi bagi orang yang banyak dosa, dia akan berjalan dalam keadaan susah, merangkak-rangkak, meniti, terjatuh di dalam neraka. Di bawah titi tersebut adalah neraka, api neraka yang menjulang-julang, menarik orang itu jatuh ke dalam neraka. Okey, murid, yang seterusnya ialah syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli syurga. Okey, murid-murid, orang yang tergolong sebagai ahli syurga ialah orang yang menuntut ilmu agama. Murid-murid, berada di dalam majlis mempelajari bidang agama adalah taman-taman syurga. Yang terakhir, neraka.
Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat tersiksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Tembaga ni keras. Kalau dibakar dengan api yang sangat kuat, dia akan cair. Itulah minuman ahli neraka. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan usus-ususnya terpotong-potong setelah meminum air neraka ini. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada siksaan api neraka. Buka surat 6. Merujuk gambar di bawah. Okey, murid-murid, di bawah ini ada gambar. Okey. Merujuk gambar di bawah, tulis kesan beriman dengan perkara sam'iyat yang betul. Okey, murid-murid. Okey, lihat gambar. Gambar orang mengaji, membaca Al-Quran. Gambar orang yang tabah, sabar menghadapi dugaan orang tersayang meninggal dunia. Okey, amal soleh menolong orang-orang susah, orang miskin. Okey, istiqamah, sentiasa melaksanakan solat 5 waktu. Okey, murid-murid, kamu isi tempat kosong ini dengan jawapan yang ada di dalam petak. Mari baca bersama Ustaz. Menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, menjadikan redha Allah sebagai matlamat dalam kehidupan, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, mendorong seseorang itu melakukan kebaikan. Okey, murid-murid, buka buku teks muka surat 112. Kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa, yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, menginsafi azab di akhirat. Kesan yang kedua, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Istiqamah. Istiqamah bermaksud berterusan melakukan amal soleh. Istiqamah melakukan ibadat fardu dan sunat. Ibadat fardu seperti solat 5 waktu hendaklah dilakukan secara berterusan, tidak tinggal. 5 waktu setiap hari dilaksanakan dengan istiqamah. Hindari maksiat dan sifat yang keji. Kesan yang ketiga, menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup, mengisi masa dengan perkara berfaedah. Kesan yang keempat, kesan beriman dengan perkara sam'iyat, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin, membantu mereka yang memerlukan, bersikap pemurah dan dermawan. Okey, murid, kesan beriman dengan perkara sam'iyat yang terakhir ialah melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, tolong menolong dalam perkara kebaikan, bersama-sama mencegah kemungkaran.
Okey, seperti kamu yang sedang menonton pengajaran ustaz di dalam video ini. Kamu suka menuntut ilmu walaupun menggunakan telefon, melihat YouTube. Sukakan kebaikan. Rumusan. Kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah melakukan ibadat fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. Kesimpulannya murid-murid, jangan tinggal solat 5 waktu.